Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak supo 50,000 orang. Wak jawab dari 5 orang je. Kau wak lain tu malaikat kau. Ke orang tak tahulah dia. Subhanallah, kita bagi salam lagi sekali. Memang boleh kecek Kelantan dok pelik. Sebab tu lelaki hamba ni suami ni orang besuk, mari daripada besuk tadi. Bapak mertua, mak mertua pun ada sekali. Masya Allah. Dulu sekolah Mahak Kota Baru memang kecek Kelantan. Jadi kiranya bila kecek Kelantan tu jelira lah dia. Behel lah, makhraj tu kira kena lah juga. Subhanallah, alhamdulillah. Saya bagi salam lagi sekali. InsyaAllah kita jawab dengan lebih bersemangat. Sebab salam ini satu doa. Terkandung di dalamnya apa yang kita hajatkan di dunia dan di akhirat. Dengan kalimah Assalamualaikum yang membawa maksud salam sejahtera ke atas kamu. Warahmatullah, rahmat Allah. Wabarakatuh, serta barakah Allah ke atas kamu. Itulah 3 perkara yang kita perlukan untuk hidup selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun harta benda ataupun anak pinak kamu, kecuali mereka yang datang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Sebab itu bila orang bagi salam pada kita, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, itu satu doa supaya kita selamat sejahtera. Sehat tubuh badan kita, sehat dari segi rohani kita, sehat dari segi akal kita, sehat dari segi emosi kita dan sebagainya, iman kita. Sebab itu bila memberi dan menjawab itu mestilah dengan ilmu. Beza orang bagi salam main-main. Kadang bagi salam mengorak, daripada belakang memang nampak macam muda, bila tengok depan tu orang rupanya. Sebab zaman sekarang orang puan pakai baju, pakai lawa belaka. Tapi bila tengok depan, orang tua rupanya. Wisalah tu ngorak, main-main, tak ada syiar, tak ada roh. Sedangkan ia merupakan satu tuntutan, satu sunat yang sangat dituntut di dalam Islam. Nabi SAW bersabda kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, apabila kamu bertemu dengan ahli keluargamu, berilah salam. Nescaya kamu dan ahli keluargamu akan diberkati oleh Allah, diredai oleh Allah. Sebab ia merupakan satu doa. Jadi insya-Allah selepas ni kita kejutkan ahli keluarga, berilah salam. Kejut tu lelaki, Assalamualaikum bek, bangun bek. Suami kejut lalu, siapalah ni bagi salam pagi-pagi ni. Ya Allah, demo kau sebab ni kau 30 tahun tak pernah beri salam. Biasanya pergi kejut gitu, bangun-bangun lambat dah ni. Kalau tak kejut ni, tak bangun ni. Marah semua, belebek contohlah, bukan orang sini lah ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Pagi-pagi kita mendoakan semua sebuah rumah tangga itu diberkati, dirahmati, diberi keselamatan dunia dan akhirat. Yang selamat di akhirat kelak adalah orang yang selamat, hatinya selamat. Jadi bila orang doakan kita bagi salam, jawablah dengan semangat. Sebab kita sedang didoakan keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, rahmat Allah. Kita takkan mampu hidup selamat di dunia dan di akhirat tanpa rahmat Allah. Nak masuk syurga juga kita tahu dengan rahmat Allah. Namun begitu, untuk dapat rahmat Allah, tentulah daripada amal soleh. Janganlah pula kita jadi malas untuk beramal soleh sebab hanya mengharapkan rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah itu untuk dapat, mestilah syaratnya beramal soleh. Kemudian barakah.
Dalam salam semua tu ada doa tu barakah. Kita ada isteri, kita ada suami, ada anak-anak. Kalau semua itu barakah menjadi asbab ke syurga Allah. Tapi kalau anak yang kita ada tidak ada barakah, dia jadi musibah. Na'udzubillah, mengantarkan ke neraka. Kalau rumah kita yang besar ke kecil ke, tak ada beza di sisi Allah, kecuali sebuah rumah yang ada barakah rumah tersebut, yang mana di dalam rumah itu membesarkan Allah, ya kabir ya mutakabbir, Allah yang maha besar dan maha membesarkan. Kalau dalam rumah itu membesarkan sunnah Nabi, menghidupkan dengan Al-Quran dan sebagainya, rumah itu jadi barakah. Bila mati memang rumah tu tak dibawa ke dalam kubur, tetapi barakah hasil daripada rumah itu boleh dibawa masuk ke dalam kubur menjadi satu amal soleh. Barakah ini maksud dia antaranya ziyadatul khair, iaitu bertambah-tambah. Walaupun dah hilang, barakah tetap kekal. Walaupun dah mati, barakah boleh dibawa ke dalam alam kubur menjadi amal soleh dan sebagainya. Jadi insya-Allah kawan nak pergi saleh lagi sekali ni, jadi jawab dengan mangat boleh tak? Capo ni Ganu ke Kelantan ni, saya orang Ganu. Subhanallah. Jadi jawab dengan semangat, yang belakang ke yang depan ke. Sebab apa? Depan belakang cubit Ganu pula. Supaya kita juga rasa gembira didoakan. Bila kita belajar sikit je tu bab salam tu. Saya baca selagi hadis sebelum wisalam. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang tidak ada kasih sayang di dalam hatinya. Nabi kata tak masuk syurga orang yang tidak ada kasih sayang, belas kasihan dan tidak saling sayang menyayang. Itu sifat orang soleh, sifat orang beriman, sifat ahli syurga, saling kasih mengasih, sayang menyayang. Lalu Nabi pun bersabda, maukah aku mengajarkan kamu satu amalan yang apabila kamu melakukannya boleh mendatangkan kasih sayang? Lalu Nabi pun kata dua perkara. Yang pertama Nabi kata beri makan, yang kedua beri salam. Siapa yang suka beri makan kat sini? Siapa suka beri makan? Tak ramai. Ada berapa orang? Siapa yang suka makan? Waktu ramai. Patah kalau ada makan ke apa ke, sukalah tu. Tapi Nabi sebut antara amalan yang boleh mendatangkan ataupun amalan yang utama, iaitu memberi makan dan memberi salam. Sebab itu berat. Kadang kita jumpa orang yang kita kenal pun, nak di mana tu, lama tak jumpa, tak ada nak wisaleh ke apa ke. Sedangkan memang itulah di antara tanda-tanda akhir zaman, mafhum daripada hadis Nabi. Nabi kata umat Islam hanya akan memberi salam akhir zaman ni kepada mereka yang dia kenal sahaja. Sekarang masalahnya yang kenal pun tak beri salam. Kalau kita beri salam pada orang tak kenal, lagi pelik. Kalau kita pergi pasar raya gapo awak dekat ni, salamku ada awak dekat. Cubalah esok di pasar raya salamku. Jumpa je siapa-siapa sekarang Islam salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang duk tengok dia ni YB ke gapo ni. Lepas tu mungkin orang tengok daripada atas bawah, nampak super sehat tapi tak berapa punya. Orang boleh cakap kurang waras bila ada orang asyik misalnya Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sebab tak jadi syiar, tak jadi budaya memberi salam. Sedangkan ifsyu salam, sebarkanlah salam, itu adalah satu syiar, itu adalah satu kebanggaan, itu adalah akhlak kita orang Islam. Bahkan tadi kita bagi salam pun ada orang tak perasan pun bagi salam. Dia kata ustazah ni serupa ke orang lain ke serupa dalam YouTube. Dia tak sedar ustazah tengah bagi salam. Subhanallah, insya-Allah duduk tegak sikit. Mangat sikit. Tadi nampak serupa patut pinggir bagus. InsyaAllah nak bagi salam, jawab mangat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa lega sikit. Sebab tadi nampak macam dah tak lama dah berlaku. Dah nak jawab salam pun dah agak. Ni baru nampak macam insya-Allah umur panjang lagi. Tak apa dah gua-gua sikit. Okey.
Subhanallah, alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada pihak Masjid Bukit Marak. Betul kan? Bukit Marak, Kelantan, Malaysia. Subhanallah. Bacok, tinggal bacok. Marah orang bacok. Bukit Marak, Bacok, Kelantan, Malaysia. Okey. Terima kasih semua pihak yang terlibat. Start daripada email semualah. Start daripada pengerusi masjid gitu gini, AJK muslimin-muslimat. Subhanallah. Seterusnya terima kasih kepada yang hadir. Ada yang hadir di kalangan alim ulama, ustaz, ustazah, para asatizah. Saya segar sangat. Patut tak tengok pagi ni, tak tengok. Sekali tengok semua jumpa alim ulama berlaku. Semua kita rasa Allahu Akbar. Orang lelaki muda pakai pure, pakai serba, pakai tu, kita pun gerung lalu tengok ni. Masya Allah. Jadi saya datang ni bukanlah niat untuk mengajar, tapi sebab nak belajar. Jadi bila sama-sama baca beberapa kitab yang dibawa ni, sama-samalah belajar. Jadi bila belajar ni, memanglah di sana tentu ada banyak silap. Jadi saya terima untuk ditegur, insya-Allah terima. Saya pun tak mahu terus melakukan kesilapan sampailah mati, tak sempat untuk membetulkan kesilapan yang dilakukan. Jadi insya-Allah jika kita niat nak belajar, walaupun kita tu sedang mengajar, insya-Allah kita umpama air yang mengalir. Sebab air mengalir ni sentiasa bersih. Tengok air sungai mengalir, walaupun kecil dia jadi jernih. Tetapi kalau kita rasa kita ni mengajar ataupun berhenti nak belajar, nak suruh orang dengar je apa kita cakap, Allahu Akbar, ketika itu kita jadi umpama air yang bertakung. Bila air bertakung ni, dia jadi berkeladok, jadi busuk, jadi hanyut. Na'udzubillahi min zalik. Tak nampak dah salah ke betul. Bila air jernih, nampak batu-batu bawah tu dan sebagainya. Subhanallah. Di hadapan saya ada ibu-ibu, ayah-ayah yang jauh berilmu, berpengalaman, pengalaman hidup, pengalaman ujian Allah dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada malam ini, Allah ya Jami' yang Maha mengumpulkan. Allah kumpulkan kita di sini di rumahnya. Ini di antara tanda-tanda Allah sedang memuliakan hamba-Nya. Apabila Allah memilih hamba-Nya di kalangan ribuan manusia yang ada di sekitar ini, Allah pilih inilah hamba-hamba-Nya. Allah ya Qadir, ya Muqtadir, ya Maha berkehendak. Allah lah yang kehendak supaya kita hadir di sini pada malam ini. Alhamdulillah. Walaupun saya faham dan kita pun bimbang sebab buat hari hijau kan, hari sekolah, esok anak sekolah sibuk gini, tetapi Allah yang memudahkan segalanya untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Seterusnya selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat sikit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ramai-ramailah, wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itulah satu salawat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana untuk ucap salam kepadamu, tapi kami tidak tahu bagaimana untuk berselawat kepadamu. Lalu Nabi mengajarkan selawat yang selalu kita baca dalam at-tahiyat tadi itu, dan Nabi sebut itulah selawat yang paling sempurna. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita sama-sama bacakan tadi, nama-nama kita semua diangkat ke langit oleh para malaikat yang melakukan tugasnya, iaitu untuk menyampaikan salam dan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan yuballighunani an ummati salam." Sesungguhnya di sisi Allah ada para malaikat yang menyampaikan salam dan selawat daripada umatku. Tetapi mudah-mudahan salam dan selawat yang kita sebut itu dengan khusyuk, dengan rasa cinta, dengan ikhlas kerana Allah, kerana mengharapkan redha Allah, mengharapkan pengampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah, dengan perantaraan lisan baginda, air keringat, air mata, air darah,
telah sampai Islam kepada kita pada hari ini. Walaupun kita terpisah 1400 tahun lebih, tetapi kerana pengorbanan demi pengorbanan alim ulama, para syuhada, pejuang-pejuang agama Islam, memastikan Islam itu sampai kepada kita hari ini. Allahu Akbar, subhanallah. Ada umat Islam di lain tempat memiliki dan beramal Islam dengan susah, diuji dengan pembunuhan, diuji dengan penyiksaan. Contohnya umat Islam di Ohio dan sebagainya. Nak pakai tudung tak dibenarkan, nak semayang tak dibenarkan, nak puasa disumbat parit besar supaya batal puasa, direndam dalam air sampai tenggelam supaya air masuk dan sebagainya. Suami mereka ditahan, dipenjara bertahun-tahun, diseksa dengan begitu dahsyat, dibelah hidup-hidup, diambil organ tanpa biu dan sebagainya. Anak kecil terpisah tak jumpa berapa tahun, tapi mereka tetap teguh mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nak beramal Islam dengan mudah, tak teruji sangat pun. Di atas tidur yang lena, tilam yang empuk, makan yang kenyang, rehat yang panjang. Sebab itu angan-angan kita panjang, angan-angan kita syurga Allah. Allahu Akbar. Memang itu permintaan dan impian kita. Tetapi iman kita sangat lemah. Bila diuji dengan sedikit saja, kita tak kuat, kita mudah marah, kita mudah nak mengeluh, nak mengunguk dan sebagainya. Sebab hidup kita di Malaysia ni lebih kurang 90% mudah belaka, 10% je susah. Tetapi mereka yang berada di negara-negara yang tertentu, mereka hidup 90% susah. Kalau dapat makanan sikit-sikit, nikmat sangat, suka sangat. Kita boleh goreng pisang, kalau minyak sikit pun bising juga. Minyak lah goreng pisang ni, lembek lah lagu tu lah, lagu ni lah. Sebab apa? Dah biasa makan sedap. Bila pergi kedai makan masing sikit pun kita bising gitu gini. Sebab hidup kita banyak sangat nikmat. Siapa kita ni tak boleh terima ujian Allah. Bila Allah uji sikit, kok suami, kok anak, kok gini, kok gitu, tak tenang dah, tak boleh dah, nak marah, buat muka gini-gini. Bila kita kata sabarlah dengan ujian Allah, kalau tak sabar dengan ujian Allah, macam mana nak berangan masuk syurga Allah? Takkanlah kita ni nak memilih-milih daripada Allah, nak nikmat belaka. Tai ujian, buat tunjuk muka tak puas hati dengan Allah. Memanglah kita kata, ustazah, saya bukan buat muka pada Allah, buat muka ke suami. Saya bukan tak redha dengan Allah, tapi tak redha dengan suami. Samalah tu. Sebab suami itu adalah perantaraan Allah untuk menguji kita. Adakah kita mampu untuk menjadi hamba Allah yang redha dengan ujian? Ini peringatan untuk diri sendiri lah. Kita sentiasa diuji. Masya Allah, tajuk hari ini diberikan tu, saya rasa tajuk tu, mana ada ke tajuk dia tepek? Tak ada deh. Bila tak ada, boleh kita ubah tajuk lain deh. Yang saya terima dalam poster tu, isteri soleha, ibu misali. Tapi macam kuih sesuai lah, sebab malam ni audiennya ada juga suami, isteri. Jadi kita buat tajuk iaitu keluarga misali membawa ke syurga. Boleh ke? Boleh lah, ikut ustazah lah deh. Masya Allah. Alhamdulillah, 2 buku yang saya bawa. Allahu Akbar. Ada satu buku ni tafsir Al-Quran. Tok Guru ni Abdul Aziz Ni'mat, surah Al-Fatihah. Masya Allah. Baru siap kumpulan yang menyiapkan tafsir. Mereka sedang menyiapkan tafsir Al-Quran oleh Tok Guru ni Abdul Aziz Ni'mat. Saya pun bawa ke mana-mana kitab ni. Masya Allah. Sebelum masuk tajuk, saya nak tolong kepeng juga yang tu email kita. Tadi tu email kan? Ya. Yalah tu email ni. Masjid ni, Masya Allah, saya sangat kagum bila kata dia menyediakan insentif tu kepada pelajar. Maksudnya budak-budak sekolah, sekolah rendah ataupun sekolah menengah, asalkan sekolah. Tiba-tiba moci-moci pakai je sekolah juga. Nak juga. Budak sekolah ni sebab ada live ni. Kalau malam tadi kita buat dekat Tanah Merah. Tanah Merah. Kita ada buat juga dan ada 200k lebih orang tengok. Jadi mudah-mudahan mana tahu ada pihak yang tengok nak menyumbang ke masjid ni. Kena carilah nama masjid ke apa. Antara insentif dibuat oleh masjid ni iaitu memberi duit poket, duit belanja sekolah. Berapa ya tadi? 3 ya. Kalau siapa budak sekolah mari maya di masjid subuh, mula-mula start 5 orang budak.
Tapi sekarang dah lebih kurang 30 orang kanak-kanak ataupun pelajar sekolah mari solat subuh berjemaah. Kalau bagi saya ini satu usaha yang sangat bagus. Walaupun mungkin tak tahulah ada orang kecam kerana kata apa ni gula-gula budak-budak ni bayar upah ni. Padahal kita semua suka belakang pitih ni. Masya Allah. Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, seandainya umatku tahu nilai solat berjemaah di masjid, seandainya umatku tahu nilai solat berjemaah di masjid, umatku akan mendatangi masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Maksudnya tak boleh nak jalan dah, sakit, sanggup ngakak. Dan Nabi sambung lagi hadis tersebut, walaupun umatku sehinggakan seandainya tahu ganjaran yang disediakan solat berjemaah di masjid, umatku akan sanggup pergi dengan merangkak dan terpaksa mencabut undi. Maksudnya balah ni, sebab cabut undi penuh tak muat masjid ni, sekeliling pun tak muat. Siapa kena cabut undi? Siapa yang boleh? Siapa yang boleh masuk? Itu Nabi sebut seandainya umatku tahu nilai. Tetapi orang yang tahu nilai hanyalah orang yang beriman. Maksud orang yang beriman ialah al-imanu laisa bitamanni walakin ma waqira fi qalbi wa saddaqahu amaluhu. Iman itu apa dia? Yang diyakini pada hati. Iman itu apa yang disebut pada lidah, diyakini pada hati, bukan omongan kosong, bukan cakap kosong saja. Walakin ma waqira fi qalbi, yang diyakini dengan hati, wa saddaqahu amaluhu, dibuktikan dengan perbuatan. Semua orang kalau kita tanya, caya dah solat jemaah tu 27 kali ganda? Caya. Tapi tengok subuh esok adalah 2 baring. Wak betul-betul caya waktulah. Iaitu dia boleh buktikan dengan perbuatan. Itu maksudnya iman. Iman ini keyakinan dan juga mampu dibuktikan dengan perbuatan. Allahu Akbar. Kalaulah saya royak lagu ni deh, janganlah tu beg luar tu ada harimau luar tu. Semua takut duduk dalam. Tapi adalah seorang pokcik ni keluar juga. Pokcik caya dah ada harimau. Caya. Dia pun keluar. Sebenarnya dia caya ke tidak caya? Dia tak caya. Kalau dia caya, dia tak keluar. Allahu Akbar. Kita ke dulu ke ada ke pokok-pokok besar-besar kata jangan tengok tak kata. Nanti nampak ada atu. Punyalah caya tu, sanggup kona kot lain tu, tak selalu kot bawah pokok, padahal tak pernah dia nampak atu tu. Caya ni kepercayaan akan membawa susulan kepada tindakan. Tapi kalau tak ada tindakan, itu bukan keimanan. Allahu Akbar. Nabi kata seandainya umatku tahu nilai. Saya nak cerita kisah ada seorang mokcik di satu Felda ni Negeri Sembilan, Felda Pasir Besar. Kisah benar lah. Mokcik ni saya pergi ngajar sana 2 minggu sekali, sebulan sekali gitu. Jauh sebab kawasan kampung. Jarang ustaz-ustazah nak pergi sebab jauh. Tapi subhanallah, walaupun orang kampung, orang apa semua, adalah seorang hamba Allah ni cerita, ustazah, baru ni saya pergi ziarah seorang mokcik ni. Saya pergi ziarah, dia duduk nangis je. Lepas tu bila saya tanya dia, bapa mokcik nangis? Sedih tak lagi semaya jemaah kat masjid. Lepas tu ustazah saya tanya dia cerita pasal mokcik tu pun ada sama juga. Dia kata ustazah tahu tak bapa dia nangis? Dia kata tak lagi semaya masjid berjemaah. Selama ni daripada start dia nikah dengan suami dia, umur dia dah 60 lebih ke 70 lebih. Start pada nikah, dia memang 2 orang tu wajib solat berjemaah. Start daripada naik basikal sampai naik motor, mesti di masjid. Bahkan kalau solat subuh, sore-sore muslimat dialah solat subuh. Maksudnya bertahun-tahun suami isteri ni solat berjemaah di masjid ni. Masya Allah. Tapi bila suami dia sakit lumpuh, stroke, itu yang dia tak boleh nak pergi ke masjid dah. Yang menghalang dia suami isteri sakit ternak saja, yang tak boleh nak gerak, stroke. Lepas tu yang bisa. Maksud bisa ni, yang hebatnya mokcik ni, dia jawab lagu ni. Dia kata, kalau semayang kat masjid mudah, senang. Ni kot bahasa Kelantan lah dia. Dia kata semayang dekat masjid senang. Semua serah ke imam belakang. Kita baca Al-Fatihah,
Wak lain imam baca surah lain. Lepas semayang iman zikir kita ikut. Lepas tu iman doa kita tak ada amin. Tapi boleh 27 dia kata. Tapi sekarang maya sore rumah, mayang rumah ni. Tapi semua kena buat sendiri. Payah. Zikir diri baca ni. Tapi boleh satu je. Allahu Akbar. Maksudnya dia punya keimanan yakin sungguh 27 tu sangat luar biasa. Bukan belajar tinggi orang kapung. Kita dah dengar beza 27. Nampak banyak tu, nampak banyak. Tapi tak mari-mari juga. Subuh lagi payah, zuhur, asar. Maksudnya bila Allah beri keimanan, keyakinan, makcik tu boleh suami isteri kekal solat berjemaah di masjid sampai nitik air mata. Lalu ketika itu saya bacakan satu hadis Nabi SAW. Dalam kitab Cabar Iman ni ada hadis tersebut. Yang mana Nabi bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada. Barang siapa yang melazimi sesuatu amal soleh, dia tetap akan dicatat baginya pahala sekiranya dia sakit ataupun dia dalam keadaan musafir. Barulah mokcik ni suka hati. Maksudnya bagi orang yang istiqamah dengan satu amalan, kalaulah dia terhalang untuk pergi buat amalan tersebut. Suami ni istiqamah salat berjemaah di masjid, tapi suami sakit, dia pun tak nak pergi sekian-sekian. Walaupun dia solat di rumah, tetapi dia tetap dapat pahala solat berjemaah secara berterusan. Kalaulah kita ini seorang yang istiqamah, contohnya kita baca Al-Mulk tak pernah tinggal, tapi kita diuji dengan sakit sampai tak mampu nak baca surah Al-Mulk. Walaupun ketika itu kita tak mampu baca, tapi kita tetap dicatat pahala baca surah Al-Mulk setiap malam. Kalaulah kita ni selalu melazimi sedekah, ketika senang dan sebagainya, tiba-tiba kita diuji dengan jatuh miskin sekian-sekian. Maksudnya miskin itu saja yang menghalang, membuatkan kita tak mampu langsung nak sedekah contohnya lah. InsyaAllah tetap diberi pahala sedekah dan sebagainya. Sebab itu Nabi sebut, amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang istiqamah. Sebab walaupun amalan itu mungkin satu ketika terhalang dengan keuzuran, tetapi pahala masih dicatat dan diberikan secara berterusan. Masya Allah, Allahu Akbar. So, mau rewi analogi lagu ni kan. Contohlah bila kita semaya di masjid, seloklah sejadah ada 27 riak. Selok lagi zuhur 27 riak. Asar ada lagi 27 riak. 27 kalau kali 5 jadi berapa? Cepat kira. Sebab benda tak nampak ustazah. Kalau duit sungguh cepat sikit. Cuba kira. Bukan 135 ke? Lebih kurang lah. Dia akan keluar dalam 130. Kalau sehari, kalau 30 hari sebulan, jadi berapa? Dalam 4,500 lebih kurang. Kalau lagu tu pakat betik hijau belaka. Lepas tu duduk gerak anak isteri ni, bangun solat subuh masjid, sebab boleh kutip 27 riak 5 orang. Sebab itu Nabi kata seandainya umatku tahu nilai, kalau lagu tu lah jadi, agak-agak penuh tak masjid ni. Penuh balah ni. Bukan pukul 5, pukul 4 dah penuh dah ni. Sebab nak boleh ni, muat dalam ni je bila saya lok jadah 27. Sungguh sampai terpaksa nak cabut undi. Tapi perkara itu, ganjaran itu Allah bukan lihat di atas dunia. Ia bergantung kepada keimanan. Hanya orang yang betul-betul beriman dan percaya saja yang mampu menggerakkan subuhnya, zuhurnya, asarnya. Dia duduk tempat kerja pun bunyi azan, dia cepat cari masjid. Sebab itu mudah-mudahan kita yang datang pada malam ini, insya-Allah kita di kalangan orang yang mencintai rumah Allah. Pihak masjid usaha ikhtiar macam-macam. Siapa buat gitu supaya anak muda yang lahir di sekitar ini, anak muda yang mencintai solat berjemaah, mencintai rumah Allah dan sebagainya. Masya Allah. Sebab Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah, Allahu Akbar. Hadis Nabi SAW, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Akan salah satu golongannya, ada 7 kan. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin ni jangan bayar pemimpin menteri besar, Perdana Menteri je. Dalam keluarga ada pemimpin. Siapa?
Dua-dua. Ni salah faham juga ni. Dua-dua pemimpin. Kita sebut suami senang hati orang puan. Apa-apa letak atas bahu suami. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan ditanya akan kepimpinanmu. Nabi sambung lagi hadis tu, seorang raja adalah pemimpin, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Seorang rakyat adalah pemimpin, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Seorang isteri, pemimpin bagi rumah tangganya, akan ditanya akan kepimpinannya. Allahu Akbar. Hadis yang sahih. Tapi kita kadang tu salah faham, kita sebut ni pemimpin paling utama. Bukan nak suruh berebut ni, cerita bukan suruh berebut. Nombor satu memang suami. Siapa umur berapa pun kita, nikah umur 50 ke 60, 70 ke, tetap suami nombor satu. Tapi ramai orang puan, bila dah ada anak, jadi anak nombor satu. Dia boleh tolak tepi suami dia. Anak bila beranak, dia tinggal tok laki dia 40 hari. Bila suami sebut, awak ni bapa pergi duduk rumah anak, jaga anak dulu, awak beranak saya jaga. Anak beranak awak tinggal pula saya. Awak ni berkira lah pasal anak sendiri pun berkira. Allahu Akbar. Ni tak faham ni, tak faham. Minta maaf lah dek, bukan nak belebeh. Sebab dulu saya kerja perunding cara rumah tangga. Ramai pasangan tua mari bergaduh depan saya. Bila saya nak keluar sikit, ustazah dia. Yusuf saya dia. Ustazah tu muda lagi, bukan faham sangat. Tapi mari ngadu sebab nak cerai. Saya memang kerja tu dulu, dengar aduan masalah rumah tangga. Saya sangat sedih bila pasangan umur 60-70 nak bercerai. Bukan isu besar pun. Allah menguji sampai akhir. Bukannya bila tua ni makin kurang masalah. Allahu Akbar. Ada suami mari ustazah. Sebab tajuk memang kenalah kita kan. Isteri soleha, suami soleh. Isteri saya ni ustazah tak boleh setuh dah lenik. Macam kareng dia kata. Setuh je zek-zek. Suruh istighfar je. Astaghfirullah, awak ni dah tua dah. Lagu tu, Masya Allah. Dia kata, ustazah, ini bukan aduan je. Bulan lepas pun ada orang tua pun ngadu juga orang pecik. Ustazah pesan sikit pada orang perempuan ustazah. Terutamanya warga-warga emas ni. Saya ni kalau nak makan sedap, tapi dia cakap luar, saya translate lah. Kalau nak makan sedap, tunggu anak cucu balik, barulah boleh makan sedap. Kalau duduk berdua, singgang je. Tak ada gapo, singgah, kejap singgah. Masa dengan saya nampak dia tu tua sangat. Bila anak cucu balik nampak muda mula. Gagah, sehat, layan cucu gini-gini. Bolehlah peluk, cium cucu. Tapi saya ni tak boleh dah. Allahu Akbar. Maksudnya, kadang tu jadi lupa. Bila berbakti ataupun melayani suami, umur berapa pun, tetap diberi pahala. Seorang wanita, bila dia berhias, bila dia bertabarruj, bila dia bercantik-cantik, berwangi-wangi di luar rumah, dosa. Tapi bila di dalam rumah, dia berhias, bercantik-cantik, berwangian, di dalam rumah untuk suami, pahala. Tetapi ramai wanita lupa bila dalam rumah pakai baju kelawar je. Nak terbang mana tak tahu deh. Masa saya kadang baju kelawar lawa tak apa, comel, tapi kadang dah koyok dah. Dah cari dah, tapi dia tak apalah, bear deh baju ni deh. Buat ni lah paling sedap sekali. Memanglah paling sedap. Sebab apa? Pakai lama dah lembek, jadi lembut, jadi sejuk. Tapi bila keluar daripada rumah, boleh pula dia tak penting buat sedap, yang penting lawak. Bila dalam rumah, yang penting sedap. Luar rumah, yang penting lawak. Kalau orang puji, nampak kurus lah ni. Baju tu lah paling kerek dia pakai. Penting sangat pujian orang luar. Kalau orang puji, nampak lebar sikit deh. Tu kali terakhir lah dia pakai baju tu. Sebab dia salah ke baju. Allahu Akbar. Bila berpenampilan menarik dan sebagainya, antara tugas wanita yang solehah adalah membantu suaminya menundukkan pandangan kepada wanita-wanita yang tak halal baginya di luar sana. Dan bagi suami yang soleh pula, membantu isterinya juga. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
para sahabat, minta maaf, ini adalah kata sahabat Nabi, sebagaimana wanita suami suka untuk dia berhias untuk dirinya, suami suka isteri berhias untuk dirinya, begitulah juga aku sangat suka berhias untuk isteriku. Nabi SAW seorang yang sangat jaga penampilan dengan isteri. Bahkan Sayyidatina Aisyah cerita, setiap kali Rasulullah nak bercakap dengan isteri, mesti bersugi dulu. Tak mahu, tak bau mulut ni mengganggu isteri ni. Jaga penampilan, pakai minyak wangi, meminyaki rambut, sikat rambut isteri, sikat rambut, minyak rambut isteri, sikat. Kemudian Rasulullah pun berapa kali hulur kepala kepada Aisyah untuk disikat. Orang bacok sikat tak rambut tu lelaki. Oh sudah, nak jawab pun sebab salah, tak penuh. Aduh, baru dengar hari ni, nak sikat pun dah botak dah ustazah. Ini sunnah Nabi ya, bukan main-main. Boleh baca dalam kitab. Aisyah cerita Nabi hulurkan kepala untuk disikat. Sebelum mati sikatlah sekali dah. Nampak je benda tu macam main-main, tapi bila buat sunnah Nabi, mesti ada barakah, rahmat Allah turun, mesti dapat pahala. Balik ni ambil lah sikat, ketar-ketar pun sikat lah, sebab tak biasa dia. Nampak rambut sikat tu yang menyentuh kepala, tetapi yang sebenarnya saling bersentuhan adalah hati. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada orang kata, Ustazah bolehlah kecek lagu tu, suami Ustazah baik kot, juhu. Suami mokcik ni malah ustazah. Daripada muda sampai sekarang malah. Wak nyakit hati. Kayak pelekat tu bergulung je. Pinggir tu payah benar nak basuh. Gini-gini. Saya biasa dengar. Guano ustazah nak sabar tu laki lagu ni ustazah mudah lah. Allahu Akbar. Lagi kita buat baik pada suami yang menguji kesabaran kita, lagi tinggi nilai ketaatan yang kita berikan. Lagi tinggi nilai kebajikan yang kita lakukan. Rupanya 30 tahun kita hidup dengan suami itu, rupanya pahala yang paling banyak kita boleh adalah pahala sabar. Hikmah bapa Allah jumpakan kita suami yang banyak menguji sabar, sebab Allah nak kita kumpul banyak-banyak pahala sabar. Itulah laluan paling utama ke syurga Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yang akan mencukupkan pahala, ataupun innama yuwaffas sabiruna, akan mencukupkan pahala sabar itu bighairi hisab, tanpa hisab, tak boleh dikira, tak boleh nak ditulis. Pahala sabar ni banyak sangat. Firman Allah yang lain, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Itu salam yang akan diterima oleh orang yang masuk di dalam syurga melalui pintu sabar. Lalu bila mereka masuk, para malaikat akan berdiri menyambut mereka. Boleh rujuk ayat Al-Quran ni. Ayat sebelum itu, para malaikat berdiri untuk menyambut kedatangan orang-orang yang sabar. Lalu Allah dan para malaikat mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Ada mokcik tanya, Ustazah, bapa Allah tak makbulkan doa mokcik ni? Dah doa 20 tahun dah, tak makbul lagi. Saya pun tak tahu juga nak jawab tu kan. Saya tanya, kalau hari ni doa, esok makbul, mokcik berhenti tak doa? Mungkin berhentilah, dah makbul dah. Tapi Allah menangguhkan doa makcik sampai 20 tahun. Makcik menghimpun pahala berdoa sehingga 20 tahun. Allahu Akbar, subhanallah. Betul. Sebab doa mukhul ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Itu hadis Nabi. Doa adalah kepala ibadah. Allah bila tengok kita kurang amal soleh, kita kurang untuk sekian-sekian, Allah beri juga kita jalan untuk ke syurga Allah. Allah tangguhkan doa kita, supaya kita sentiasa berdoa. Sebab itu ada ibu ayah yang bertanya, Ustazah, saya doa untuk anak ni supaya semaya. Tak semaya lagi. Anak ada isak dadah, anak gini, anak gitu. Wahai ibu, wahai ayah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Teruskan berdoa. Mungkin doa kita Allah makbulkan telah setelah kita meninggal dunia. Walaupun masa itu nyawa dihalkom, tetap jangan putus asa. Jangan tengah nazak tu boleh sebut, tak ada harapan dah anak ni nak nampak berubah ni. Setan memang suka nak tunggu ayat tu keluar daripada mulut kita.
Perkataan tak ada harapan dah dia ni nak berubah ni. Nampak degil macam ni tak ada nampak jalan ni. Setan suka sangat. Sebab apa? Allah tak mahu kita bersikap berputus asa. Sebab apa sikap putus asa ini adalah orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah. Orang-orang yang tidak yakin dengan Allah. Sebab orang yang beriman mempunyai satu sifat, bila meminta dengan Allah, dia tidak pernah ragu dengan Allah. Tapi kalau kita minta dengan Allah, ya Allah jadikanlah suamiku suami yang soleh, lepas tu selit dalam hati, nampak ada jalan duk dia ni. Suami duk tidur kerang-kerang, ya Allah jadikanlah suamiku ni, ya Allah maya jemaah di masjid, ada harapan duk dia ni. Doakan anak lagu tu juga. Sedangkan alim ulama sebut, selagi mana seorang hambanya berdoa dengan yakin tanpa ragu, pasti Allah Maha memakbulkan doanya. Tapi kalau ada selit ragu, Allah pun tahu hamba-Ku meminta denganku, tetapi dia ragu-ragu denganku. Setan pun tahu. Sebab itu jaga halus yang masuk ke dalam hati yang ragu dengan Allah. Sebab itu Allahu Akbar. Antara ciri-ciri ahli syurga yang masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab, adalah mereka yang bertawakal penuh kepada Allah, yakin sungguh dengan Allah. Sangat susah kita nak dapat, kita nak jumpa pada hari ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan usaha pihak masjid kita, insya Allah selepas ini kita akan mencintai rumah Allah dan mencintai solat berjemaah. Ibu ayah bercita-citalah supaya anak-anak kita ini mencintai solat berjemaah di masjid. Berdoalah selalu dengan Allah. Kemudian cubalah bawa anak ke masjid. Kemudian galakkanlah anak ke masjid. Mungkin beri tawaran tertentu contohnya. Saya teringat kisah Ustazah Nur Hafizah Musa. Tak apalah kot sebut nama dia ni. Ustazah jangan marah dah. Saya dengar dia ceramah. Sebab dia sebut dalam ceramah, ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang solat berjemaah 40 hari 40 malam, maka dia dijamin selamat daripada api neraka Allah. Ini satu jaminan yang hebat. Dijamin selamat api neraka Allah, maksudnya dijamin syurga Allah. Dia tak akan langsung masuk syurga neraka Allah, dia terus ke syurga Allah. Sebab ramai mana orang mukmin dia tetap masuk neraka Allah, diazab dahulu dengan perbuatan dosa maksiatnya, akhirnya baru masuk syurga. Ramai di kalangan orang mukmin begitu, maksudnya dia beriman, kecuali orang yang bertakwa. Sebab itu kita nak kejar kedudukan takwa. Sebab orang yang bertakwa dijamin syurga, diharamkan neraka. Tapi di antara golongan yang diberi jaminan haram neraka baginya, iaitu mereka yang solat berjemaah 40 hari 40 malam. Ustazah Hafizah ada cerita, dia kata dia pernah bagi tawaran pada anak lelaki dia. Saya pernah pergi rumah dia, surau memang tak jauh, depan rumah. Dia kata kalau anak dia minta nak beli motor, nak motor. Jadi semua orang ada motor, budak lelaki, budak muda kan, nak motor, nak sangat. Dia kata boleh, tapi kena 40 hari 40 malam solat berjemaah di surau dulu, surau ke masjid. Semangatlah anak dia ni. Boleh sehari, 2 hari, 3 hari, sekian sampailah masuk hari ke-20 ke dekat 30 macam tu. Tapi subuh-subuh kena gerak jugalah. Bangun-bangun, motor. Lagu tu lah. Nak beri semangat ni. Tak apa. Sebab apa? Nak membina tu kan, sampai jadi betul-betul mencintai tu. Bangun-bangun, motor. Sampailah dia kata hari ke berapa, 30 lebih macam tu lah. Masya Allah. Dah edarkan dah ke tabung? Tu kalau dah gerak. Nanti kita nak sebut sikit lagi. Maksudnya biar mangat sikit, bagi sedekah banyak sikit. Sekejap tabung tu. Dah gerak tak apa, nanti musim mula pun apa dah, ulang banyak kali. Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu ceritanya, saya tak ingat hari ke berapa, mungkin anak dia penat sangat, gerak-gerak sebab motor pun tak jadi apa. Dia kata bukan mudah rupanya, Masya Allah. Walaupun ganjaran yang dijanjikan tu. Sebab itu kadang-kadang tu email pun bukan mudah nak 40 hari 40 malam. Kadang Zohor tu dia kalah sebab makan gula kambing. Kadang tu kalau sekian-sekian. Maksudnya nak berterusan dengan 40 hari 40 malam tu, tok email ke tok bila pun, walaupun jaga masjid, sangat mencabar. Jadi kalaulah ada orang yang dengar pada malam ini bernekat nak cuba 40 hari 40 malam, tak tinggal solat berjemaah di masjid,
Selepas itu insya-Allah dia bukan sekadar 40 hari 40 malam, sampai akhir dia akan tergolong di kalangan 7 golongan yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar. Pada ketika itu azab pada mahsyar sangat dahsyat, sangat dahsyat. Tapi ada 7 golongan yang berada di bawah naungan Allah. Mereka telah diberi pakaian daripada syurga dan diberi makan minum. Mereka tak terkesan dengan azab pada mahsyar. Iaitu antaranya mereka yang terikat hatinya dengan rumah Allah. Walaupun Rasulullah telah beri banyak sangat bayangan kelebihan solat berjemaah, tetapi tak mampu lagi nak menguatkan kita ni, terutamanya orang lelaki, untuk kekal solat berjemaah di masjid. Allahu Akbar. Penyesalan yang akan berlaku bila dah dekat nak mati, ataupun bila di dalam kubur. Saya nak cerita sikit kisah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita dah apa ya. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban. Sauban ni dia memang solat berjemaah di masjid, tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Kemudian satu pagi subuh dia tak datang. Rasulullah tunggu, bahkan riwayat mengatakan agak lambat solat subuh ketika itu, sebab Nabi menanti kedatangan dia. Maksudnya pelik kalau dia tak mari, sebab dia tak pernah miss solat berjemaah. Sampailah habis subuh, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, adakah kamu lihat Sauban sekian? Ada tak siapa yang tahu di mana rumah Sauban? Kemudian adalah sahabat kata, ya Rasulullah, aku tahu di mana rumahnya. Kemudian perjalanan itu digambarkan betapa jauhnya rumah Sauban. Dah masuk waktu duha, pertengahan begitulah. Maksudnya barulah tahu rumah Sauban rupanya sangat jauh. Berjalan kaki nak pergi ke rumah Allah. Kemudian ketika sampai Nabi bagi salam, kemudian dijawab oleh wanita iaitu isteri Sauban. Dan Rasulullah bertanya, di mana Sauban? Kenapa Sauban tak datang berjemaah? Kemudian isteri Sauban ni pun menjawab, ya Rasulullah, Sauban meninggal dunia sebelum subuh. Maksudnya yang menghalang dia datang ke masjid hanyalah apa? Kematian sahaja. Kemudian isteri ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku sebelum meninggal tadi, ketika dia nazak, dia menyebut 3 perkara. Iaitu perkataan yang pertama, alangkah lebih baik kalau lebih jauh. Yang kedua, alangkah lebih baik kalau yang baru. Yang ketiga, alangkah lebih baik kalau semuanya. Tapi tak tahu apa maksud. Tapi Allah beri ilham kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab apa yang Sauban sebut tentang alangkah lebih baik. Orang-orang yang soleh, bila akhir kematian dia, Allah akan memberi gambaran ganjaran di syurga hasil daripada amal soleh dia. Tetapi bagi orang yang sebaliknya, meninggal dalam su'ul khatimah, kematian dia menakutkan sebab diberi gambaran azab di dalam neraka dan dosa yang dia lakukan. Jadi apa yang diberi gambaran Allah kepada Sauban ialah betapa banyaknya pahala dia melangkah menuju ke rumah Allah. Lalu Sauban kata, alangkah lebih baik kalau rumahku lebih jauh, sedangkan rumah dia tu memakan masa hampir sejam lebih, dekat 2 jam macam tu. Tapi sebab melihat banyaknya pahala setiap langkah dia pergi ke rumah Allah, lalu Sauban menyebut alangkah lebih baik kalau lebih jauh. Kita ni kalau 10 minit kira jauh dah tu pun dengan motor tu. Masjid jauh, jauh mana? 15 minit baru sampai. 5 minit tu kira jauh, padahal dengan motor, dengan kereta. Dan Nabi sebut setiap langkah yang menuju ke rumah Allah dicatat baginya pahala sedekah, digugurkan dosa, dinaikkan darjat. Sebuah keluarga, suami yang soleh, saya tengok tadi kan masa dalam kereta, ada suami bawa isteri, bawa anak-anak. Itu sangat luar biasa, suami yang soleh. Sebab apa? Dia membawa dirinya dan ahli keluarganya sedang melangkah ke rumah Allah, sebuah keluarga yang sedang dinaikkan darjat, sebuah keluarga yang sedang diampunkan dosa, sebuah keluarga yang sedang diberi ganjaran pahala-pahala sedekah. Sangat hebat. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, malam ni kita ada majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Maksudnya suami yang bawa ahli keluarga ataupun isteri yang pujuk-pujuk, suami pun ikutlah. Tak kira lah siapa yang mengajak, tak kisah. Jangan berkira dalam mengajak kebaikan.
Seorang isteri tolong jangan berkira, jangan merungut, jangan suka puji diri sendiri, jangan suka akak diri sendiri. Ustazah, kalau saya tak ajak dia memang tak gila. Ustazah, kalau saya tak sungguh baca al-Mulk, dia tak bacalah. Allahu Akbar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau kita jadi asbab hidayah bagi keluarga kita, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau itu membuatkan kita ujub, kagum dengan diri sendiri, rasa diri bagus, kalau membuatkan kita sombong, dah habis 30 juzuk baca Quran, bukan 30 juzuk, sejuzuk. Alhamdulillah, dah habis sejuzuk, awak berapa lah? Dia rasa ujub, 31 juzuk yang dia baca, mungkin gugur gitu je dok pahala. Sebab rosak dengan lidah, rosak dengan hati. Bukan menambah akhlak yang baik, bukan jadi hati tu makin baik, jadi sombong, jadi ujub. Lepas tu dia beli pula tok laki dia. Tok laki dia pula boleh pahala, pahala sabar kena beli. Masya Allah. Sebab itu lidah satu anggota badan yang sangat mudah buat pahala dan sangat mudah buat dosa, sangat mudah menghapuskan kembali pahala yang dilakukan oleh lidah yang sama. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan manalah tu kan. Okey, barang siapa yang melangkah menuju ke rumah Allah, Nabi sebut menuju ke majlis ilmu akan dipermudahkan baginya ke syurga. Sama ada suami ataupun isteri, ikhtiar siapalah sedang menuju ke rumah Allah, menuju ke majlis ilmu, sebuah keluarga Masya Allah sedang melalui jalan-jalan ke syurga Allah. Mudah-mudahan keluarga ini akan kekal sehingga masuk syurga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, mudah-mudahan. Jadi seterusnya, nak sebut ke apa? Ada lagi rasa nak sebut tadi? Tak ada lah tu, kira gitulah. Pasal sedekah, itu kan tabung yang diedarkan. Masjid ni pula buat banyak aktiviti, dan masjid pula nampak ada nak buat pembesaran ke, wallahu alam. Tak tahulah ni. Masya Allah, saya suka mengingatkan diri saya dan semua para jemaah sekalian supaya tu kenapa tu? Ada pengumuman ke ada soalan? Pada hari ini tanpa sedar dalam bab bersedekah, kita ni ramai juga yang tak sedar kita ni jadi qabil moden. Saya sukalah nak ingatkan sebab saya dengar peringatan ni daripada ustaz lain. Qabil moden maksud dia apa? Kita tahu kisah Qabil kan? Qabil dan Habil, anak Nabi Adam. Bila Allah minta infak sedekah di jalan Allah, lalu Qabil cari. Habil pun cari juga di sebalik ternakan. Qabil cari apa? Cari binatang yang paling kuru, yang paling tak ada nilai, yang paling tak disuka, yang tak laku mana kalau jual. Habil pula lama juga cari. Sebab apa? Cari kibas yang paling gemuk, paling comel, paling sehat. Akhirnya yang diterima sedekah Qabil ke sedekah Habil? Habil yang memberi yang paling baik. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang bila bab sedekah, kita buka lah beg duit kita, okay? Lepas tu tengok ada biru, ada hijau, ada merah, ada orange, ada biru lain macam sikit, ada purple. Mana awak kita ambil ni? Ada yang ambil biru. Assalamualaikum, bagaimana untuk menangani anak-anak yang suka main telefon? Bagaimana untuk soalan? Anak-anak suka main telefon. Terima kasih Ustazah. Telefon anak tu siapa awak beli tu deh? Mak ayah lah awak beli. Sebelum tanya soalan ni, sebenarnya ada soalan lain sebelum dia. Bagaimana menangani masalah mak pak main telefon? Waktu dulu sebenarnya. Sebab waktu lagi parah main telefon. Tua dah main telefon sungguh. Dia duduk wasak sampai tak berasak dapur. Macam mana cara untuk mengelakkan hati cepat pasal kebut? Okey, soalan ni kita jawab selepas ni dah. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Lupa dah tu nak sambung mana tu. Pasal sedekah tu tadi. Ramai mana orang tanpa sedar dia memberi di jalan Allah apa yang dia tak cintai sebagaimana Qabil memberi. Akhirnya Allah tidak terima. Dia memberi satu nilai yang sebenarnya dia mampu beri lebih, tapi hatinya bakhil, kedekut. Jadi bila dia buka beg duit dia pilih satu nilai yang mana kalau nilai tu hilang, dia pun tak cari.
Kalau orang beri pun ni ada sikit nak wi ni, tengok siap, oh siap tak ya wi tak apa. Tapi bila di jalan Allah, dia beri satu nilai yang mana tidak mampu menaikkan iman dia. Sebab tu kalau kita wi sekali-sekala 50 riyal contoh, teringat tu seminggu teringat. Bak pola selalu buwi 50 riyal. Satu nilai yang tinggi membuatkan kita ingat-ingat sebab syaitan duk bisik-bisik. Itulah satu nilai yang boleh naikkan kadar keimanan kita. Yang membuatkan bila kita beri, kita terasa kita memberi sesuatu yang kita cintai. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, kamu tidak dikatakan membuat benar-benar kebajikan selagi mana kamu tidak memberi apa yang kamu cintai. Cerita pasal Sauban tadi tak habis lagi. Apa tak teringat? Kan alangkah lebih jauh. Soalan yang kedua, alangkah lebih baik sekiranya yang baru. Lalu diceritakan Sauban ni pada satu hari di musim sejuk, dia pakai pakaian 2 lapis, iaitu bahagian dalamnya pakaian yang baru sebab dia biasa pakai pakaian yang zuhud, pakaian yang biasa. Lepas tu bila musim sejuk dia pakai 2 lapis. Dalam perjalanan dia tengok ada pengemis yang kesejukan. Lalu dia keluarkan saja baju di bahagian luar, iaitu baju yang lama. Sebab apa dia keluarkan baju lama? Sebab itu pakai luar, dia tak silah pakai baju baru nak gini, dia suka pakai baju yang zuhud. Lalu dia beri pakaian kepada pengemis tersebut. Lalu Allah memberi gambaran betapa banyaknya pahala bila dia memberi pada pengemis baju tu. Sebab itu Sauban sebut alangkah lebih baik kalau yang baru. Kalau bagi baju baru tu lagi banyaklah pahala. Kemudian bila Sauban sebut alangkah lebih baik kalau semua. Sebab pernah suatu hari ada pengemis yang minta makanan ketika itu. Sauban hanya ada di rumahnya hanyalah sekeping roti. Dia pun dalam keadaan kelaparan. Lalu dia belah 2, dia pun bagi sebelah. Lalu Allah tunjukkan betapa besarnya pahala yang dia dapat. Kemudian ketika itulah dia sebut alangkah lebih baik kalau dia beri semua roti itu kepada pengemis tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu penyesalan ini benar-benar akan berlaku saat nak mati ataupun dalam kubur. Masa hidup atas dunia ni nampak muka macam nyesal, insaf, tapi sekejap. Kadang-kadang masa dengar malam ni kita kuat, tapi mudah-mudahan selepas ini kita betul-betul lah mampu istiqamah dengan amal-amal soleh yang kita sebutkan ataupun yang selalu dah kita dengar dan sebagainya. Masya Allah. Jadi untuk tajuk keluarga ke syurga, saya nak mulakan dengan proses hisap dan 3 kumpulan manusia. Boleh dah? Saya baca kitab Kompas Umat Akhir Zaman ni. Subhanallah, kemudian ada cabar iman menurut Al-Quran dan hadis. Bawa banyak semua kitab tu deh. Jadi mana dia yang kita baca? Supaya kita nampak apa amalan yang kita nak buat, supaya hisap esok di padang mahsyar kita berada di kelompok yang terbaik. Bagaimana nak design kumpulan mana di dunia untuk kita tentukan. Jadi sebab itu kita nak baca ada 3 kumpulan hisap di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seseorang mukmin, iaitu hisap yang pertama, hisap orang mukmin, orang yang beriman. Apakah ciri-cirinya? Mendekatkan seorang mukmin lalu menutupinya. Allah berfirman, Allah turunkan sutrah. Bila nak hisap orang mukmin, Allah tutup, Allah turunkan sutrah ni apa? Macam lansir lah. Kita panggil tabir, tirai. Tutup. Masa dihisap hanya dia dengan Allah. Manusia lain tak nampak. Lalu menutupinya. Allah berfirman, ingatkah kamu dengan dosa ini? Ia menjawab, ya wahai Tuhanku. Allah terus menyebutkan semua dosa-dosanya sehingga orang itu menyangka di dalam hatinya bahawa ia pasti celaka. Ini hadis riwayat Bukhari. Setelah itu Allah berfirman yang bermaksud, aku telah menutupi dosa-dosamu ini di dunia dan pada hari ini aku mengampunkannya. Allahu Akbar. Maksudnya proses dia dihisap tu dalam keadaan aibnya terjaga. Bahkan Allah nak sebut dosa-dosa tu bukan sebab nak diazab, tetapi Allah sebut sebagai proses hisab. Kemudian Allah sebut aku mengampuni semuanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Kumpulan yang pertama, proses hisab yang begitu mudah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surah
Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 8. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa hisab dengan pemeriksaan yang mudah. Macam kita pergi kedai makan dia, ada orang dia kira dia tengok gitu je, mudah-mudah je lapak dia wi. Ada juga pergi kedai makan, dia hisab sungguh-sungguh. Ilmu hisab ni kan ilmu matematik, ilmu kira-kira. Sayur berapa banyak tadi tu, ayam ni tu, kita ada ambil daging berapa ketul daging tadi. Dia kira sungguh-sungguh, memang parok lah tu baik maksudnya. Tapi lama lah nak kira tu, so. Tapi ada orang tengok gitu, kira lagu ni je lah. Orang mukmin di akhirat kelak hisabnya adalah hisab yang mudah. Antara cirinya kenapa Allah turunkan sutra adalah bagi orang yang suka menutup aib saudaranya yang lain. Allahu Akbar. Hadisnya bersambung. Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya yang lain, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat, walaupun dia melakukan maksiat tersebut dalam sembunyi. Hari ini minta maaf, ramai para isteri yang suka buka aib suami, bukan dengan orang luar, dengan anak-anak. Bukan tujuan apa, saya minta maaf, sebab awak suka bercerita ni biasa ibu-ibu lah, mak-mak. Adalah balas sikit dengan tok laki dia. Dia telefon anak ayat tu bombastik terus. Ni mak ni nak kecek sikit. Apa mak? Seorang lain macam, yalah mak sedih ni. 30 tahun mak nikah dengan ayahmu ni. Memang beratlah ujian. Bunyi macam terseksa 30 tahun. Ya Allah, mak banyak sabar dengan ayahmu sebenarnya. Allahu Akbar. Saya tengok orang puan, Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Dulu saya kerja perunijaan rumah tangga yang Nabi sebut di dalam hadis. Bila ditanya siapakah wanita penghuni neraka ya Rasulullah, lalu Rasul menjawab, mereka yang menyakiti suaminya dengan lidahnya. Mereka yang menyakiti suami dengan lidah. Yang kedua Nabi sebut, wanita itu apabila dia tidak menyukai sesuatu keburukan pada suaminya, lalu dia melupakan segala kebaikan suaminya. Takut kita tergolong di kalangan wanita ahli neraka yang disebut dalam hadis Nabi. Sebab dulu saya hijrah jadi peruncing rumah tangga, bila datang seorang wanita, ramai perempuan, orang lelaki dia kurang sikit kecek. Bila saya tanya, "Encik, ada apa encik nak bagi tahu isteri?" Senyap. Bila saya tanya isteri, memang silap lah. "Puan ada apa-apa puan nak cakap tentang suami?" "Ustazah bukan banyak sangat, 10 lah." Dia sebut so tu lelaki senyap. Lepas tu bila saya kata, "Encik, mungkin ada apa encik nak cakap ni, nak tegur apa, kita nak bincang ni, tak kalah penyelesaiannya, tak ada penyelesaian gini." Saya pun wih ketah. Kalau cik tak mahu bercakap, encik tulis. Isteri pun tulis juga. Isteri sungguh tulis. "Ustazah, muka surat belakang boleh?" Belakang pula. Sukanya kecek. Tulis. Lepas tu saya pun dah boleh kecek dah sebenarnya suami dia ni. Lepas tu saya kata, "Encik, ni sesi pertama gini. Saya pun tak tahu apa yang encik tak puas hati dengan isteri, sebab saya dapat daripada isteri je." Isteri pula nambah, "Tengok Ustazah, saya tak ada apa-apa." Dia belakang. Sebab suami dia, suami tak cakap. Suami pun hilang sabar, suami pun royak. "Ustazah, saya dah nikah dengan dia 30 tahun. Saya tahu keburukan dia, kekurangan dia, kesilapan dia. Tapi saya tak akan sebut aib dia depan Ustazah. Sebab kenangkan kebaikan dia mengandung, melahirkan anak, dia sediakan saya makan." Saya masa tu memang nitik air mata. Isteri dia nangis dah. Nak rakyatnya bukannya orang lelaki tu, bukannya dia senyap tu, maksudnya kita ni perfect lah. Kita ni pantang kalau suami tanya ada benda tak kena kau. Tak banyak lah demi dunia akhirat. Kamai tu kan, mukadimah tu. Kadang isteri ni boleh kata, "Ustazah, hidup saya menderita dengan suami saya. Saya tak tahan dah sekian-sekian." Saya akan tanya dia berapa soalan. "Puan, minta maaf saya nak tanya, ada tak suami bawa balik goreng pisang ke?"
Adalah. Ada tak suami bawa pergi jalan-jalan? Adalah. Ada tak suami bawa beli barang-barang shopping? Adalah. Yang puan kata menderita 30 tahun tu, bahaya. Kadang tu ayat tu orang perempuan suka guna nak tunjuk betapa dia ni sedih sangat ni. Tetapi jangan lupa kalau kita bersikap begitu takut menjadi ciri-ciri wanita ahli neraka. Yang Nabi sebut sekiranya tidak menyukai suatu perkara pada suaminya, dia boleh melupakan segala kebaikan suaminya kerana lidah dia tu sangatlah berbisa. Na'udzubillahi min zalik. Masya-Allah, Allahu akbar. Jadi kadang-kadang dengan anak ngadu, ni nak kecek sikit pasal ayahmu ni gini-gini. Sebab saya mari ramai mana ayah-ayah suami mengadu, ustazah saya sekarang bermusuh dengan anak. Sebab apa? Isi saya suka cerita masalah saya berdua ni, apa yang tak suka pada anak. Sampai anak satu hari telefon saya, ayah jangan buat gitu dengan mak, contoh. Jangan buat gitu dengan mak. Kita tak say dah we piti ke ayah, piti we ke mak je. Siapa tahap tu? Sebab apa? Ayah jangan nak nelipon anak nak ngadu masalah. Bapak dok gitu. Tapi seorang ibu kadang tu kita tak sedar kita buka aib suami kita kepada anak, kepada menantu dan sebagainya. Tetapi barang siapa yang kuat menjaga aib saudaranya, karabahnya, jaga aib isteri, jaga aib anak, jaga aib menantu. Kadang tu tak suka dengan menantu, mari masjid kecek dengan jiran pasal menantu. Allahu Akbar, nampak macam solehah dah mari masjid pakai kesmaya, ngadap kiblat, pergi buah sebeh, pakai duduk dalam wudu. Salah orang sebelah tanya, lama tak nampak. Yalah, Natu tu lagu mana cerita? Jangan duk sebut lah pasal Natu tu gerai hari tu balik. Bila nak makan baru tubik. Masa masuk duduk dalam bilik, buka tiba-tiba aib menantu. Allahu Akbar. Contohlah dalam neraka ni, contoh je lah. Berbualah ahli neraka. Ni bakpo masuk neraka ni? Oh, kahwin dulu bunuh orang, memang padai lah mau masuk neraka. Dah mau cip bakpo pula dalam neraka ni. Tak ada lah buat dosa gapo sangat, ngopak ya. Allahu Akbar. Mengumpat dosa besar. Tapi kita tak rasa dosa besar sangat. Lepas ngopak mulai ada bangun sengih-sengih, makan kenyang. Jarang sangat orang ngopak nangis. Ni bakpo tak di ngopak sedih. Sebab apa? Buat dosa mengumpat sedangkan dosa besar, tapi tak rasa berdosa, itu petanda hati kita sangatlah sakit. Hati kita sangat berkarat. Sampai bila buat dosa tak rasa berdosa. Ghibah itu dosanya besar, sangat jijik. Ibarat makan daging saudara yang mentah-mentah berdarah. Allahu Akbar. Ada satu kisah Salman Al-Farisi. Allahu Akbar. Masa ni dalam perang, duduk khemah yang asing-asing. Saya tak ingat, tak silap saya Salman Al-Farisi. Masa tu Salman dia tertidur sebab penat. Kemudian dua orang sahabat Nabi juga ni berkata, si dia ni masuk je tidur terus. Gitu je, bukan ngopak apa, kata begitu saja. Tapi Rasulullah dengar. Pada waktu tengah hari, dua orang sahabat disuruh Salman pergi minta daging, minta makanan di pondok, di tempat khemah Rasulullah. Kemudian Rasulullah jawab apa? Katakan kepada dua orang saudaramu, mereka telah pun memakan daging. Lalu Salman pun balik. Wahai sahabatku, Rasulullah suruh aku sampaikan pesan kepadamu. Rasulullah kata, kamu dah makan dah tadi, makan daging. Lepas tu sahabat ni kata, demi Allah kami belum makan apa-apa. Kenapa Rasulullah kata kami telah makan? Kemudian Salman ni pelik, dia ajak dua orang kawan ni pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka menafikan mereka belum makan apa-apa. Tapi kenapa kamu kata mereka telah makan? Rasulullah pun kata, kerana mereka telah berkata tentang dirimu masa tidur tadi masuk tu. Dia ni masuk tidur terus. Kata gitu je, bukan teruk sangat. Tapi Nabi kata memberi umpamaan, dah makan daging saudara tu mentah-mentah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita kalau pasal cerita ngopak ni, dah berapa puluh ribu orang dah kita ngopak. Daripada sekolah menengah, start daripada kita balik dulu, ngopak cikgu, ngopak saya, ngopak orang tu. Bila kata Fiqh tak kenal apa orang sebelah, ngopak orang sebelah. Lepas tu masuk sekolah menengah, masuk universiti, duduk berjiran, ngopak Tok Imam, ngopak Tok Bilal, ngopak orang tu. Kadang mulut tak ngopak, siku.
Lagu tu je. Allahu Akbar. Nak sebut terlampau banyak dosa kita. Tetapi boleh lagi kita ni bila istighfar main-main je. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sedangkan istighfar itu bila rasa takut, al-khauf, rasa takut dengan dosa yang begitu banyak, wal raja, mengharap pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang selamat ataupun hisabnya mudah, seseorang yang suka menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di padang mahsyar kelak. Allah turunkan sutera, Allah turunkan hijab antara dia dengan Allah. Allah sebut sekadar mudah-mudah je dosa dia, lalu Allah sebut aku mengampuninya. Masya Allah. Jadi insya-Allah selepas ini kita janganlah duduk mencari-cari aib orang lain. Kalaupun aib orang itu terlihat pada mata, berhenti setakat itu sahaja. Masya Allah. Saya rasa dah lama dah ni. Saya pun nak balik Seremban, jauh lagi perjalanan ni. Habis ni terus balik. Soalan banyak ni, nampaknya baca soalan saja tanpa jawapan. Adakah berdosa seorang isteri yang tidak tegur suami yang tidak solat? Wajiblah tegur. Tapi saya nak cerita juga satu kisah. Banyak cerita. Seorang isteri dia jumpa saya, ustazah, suami saya tak say bahasa kita dah deh. Suami saya tak nak. Suami saya tak say baca Quran, belajar Al-Quran. Saya ajak dia tak say, dia tak mau belajar gini-gini. Saya dah nasihat, saya dah marah. Dia pesan pada saya, dia bosan dengan saya, dia marah saya balik. Saya kata ginilah makcik. Makcik berhenti nasihat dia. Lagu tu pula. Berhenti nasihat juga satu nasihat makcik. Makcik cuba, nanti jumpa balik 2 minggu lagi. Lepas daripada tu rupanya dia terahlah. Sebab dia duduk nasihat marah-marah sama ni deh. Lepas tu dia kata, ustazah jadilah jumpa lepas 2 minggu. Kata jadi lagu mana? Dia cerita mula. Satu hari lepas seminggu saya tak tegur dia pasal Al-Quran. Lepas 10 hari lagu tu lah lebih kurang suami saya mari. Bapa awak tak dah ingat saya pasal Al-Quran? Bapa awak ni tak sebut, tak ajak-ajak dah saya. Lalu dia kata masa tu saya terlintah nak sebut. Ilham Allah bagi saya jawab gini. Kalau awak mati dulu, saya akan baca Yasin untuk awak. Tapi kalau saya mati dulu, awak tak pandai baca Quran, macam mana awak nak baca Yasin untuk saya? Jadi sekarang saya tak mikir dah pasal awak, saya nak baca Quran je supaya saya ni boleh kumpul banyak pahala untuk diri saya. Lepas tu rupanya ustazah suami saya insaf, suami saya baru sedar betapa kita suami isteri ni bukan di dunia sahaja, tapi akan jadi suami isteri sampai syurga. Isteri ni nak tolongnya suami kalau dah mati akan terus baca. Saya pun nak juga suami tu terfikir nak pun baca. Start daripada tu suami saya belajar dengan saya sedih. Belajar Quran dengan isteri. Belajar. Subhanallah, mudah-mudahan suami saya terus. Oh, ni. Ada orang bagi hadiah. Masya Allah. Siapa hadiah? Ha? Mana tahu boleh siapa gelai ko gapo ko deh. Okey. Subhanallah, macam mana cara untuk mengelakkan dari hati cepat berasangka buruk pada suami ataupun pada orang lain? Masya Allah, Allahu Akbar. Ada seorang orang alim, orang wali Allah. Saya tak ingat nama dia. Dia sebut lagu ni, betapa dia ni nak berusaha untuk tidak bersangka buruk. Dia kata apabila aku melihat ada manusia yang pada janggutnya ada arak, aku bersangka bahawasanya ada orang tumpahkan arak pada janggutnya. Maksudnya dia tak nampak orang tu minum, tapi nampak pada janggut ada arak. Kalau kita minum arak dah tu, kata lalu sebab dah janggut, tak kira ada arak. Tapi dia kata aku menyangkakan bahawasanya ada orang menumpahkan arak. Kalau aku mendengar seseorang naik atas bukit lalu berkata, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Aku hanya menyangka bahawasanya dia membaca firman Allah, bukan dia ngaku dia jadi Tuhan. Maksudnya dia berusaha supaya sedaya upaya bersangka baik dengan manusia. Tetapi kalau manusia itu jelas buat maksiat, tak kira kita nampak dia peluk tengah, dia ni mungkin suami isteri. Dah nampak khalayak ramai duduk peluk apa. Kalau suami isteri pun tak molek, tak kira kita ni insya-Allah suami isteri tu. Kita kena kita tegur lah. Ada keadaan tertentu bersangka baik itu lebih baik, tetapi keadaan tertentu bukan bersangka buruk tetapi mencegah kemungkaran.
Tadi soalan tu, berdosa tak tegur suami? Teguran itu boleh berlaku dalam bentuk doa. Saya adalah sebut kepada beberapa orang dan alhamdulillah jadi juga. Sebab bila tegur depan, suami jawab, "Bes mayalah be." Nak maya-maya tak usah nak susah ke kita. Sebab boleh jawab tengah apa? Tengah celak, boleh jawab. Tapi saya kata lepas ni nasihat masa suami tidur. Bila suami dah tidur tu kan, bisik, "Bang semayang bang. Bang semayang lah." Dia kata buat, saya kata buat berapa hari. Lepas tu tak lama kan dia cerita, "Ustazah, jadilah satu hari dia bangun, dia kata saya nak semayang." Lepas sebenarnya dia ada kaitan gini. Bila kita bisik telinga ni masa tidur, saya tanya telinga tidur tak? Tak tidur. Sebab tu bila kita tidur, anak nangis kita boleh bangun. Tapi suami dia sabar masa tu. Dia sabar, dia tidur. Dia buat macam kita dengar. Yang tak sabarnya isteri lah. Dia tak boleh sabar dengan anak nangis, dia bangun buat susu. Masya Allah. Jadi memang telinga sebenarnya tak tidur. Sebab itu antara kaedah orang sains lah kata, sebut-sebut ketika dah tidur awal-awal tu, dia masuk ke minda separuh sedar nama dia. Bila dia ulang-ulang berapa hari, dia akan masuk sampai ketika dia akan bagi arahan kepada orang tersebut. Sebab itu dalam Islam ada kaedah baca doa, baca zikir Fatimah sebelum tidur. Kita kalau nak mudah tidur, memang baca Quran lah. Kalau baca telefon lambat sikit tidur. Kalau baca Quran tak dah habis keluar Allah dah. Sungguh nak baca Al-Mulk tu Allah sengguk-sengguk. Bila baca telefon tak jadi tidur. Sebab itu sebab apa? Bila baca Quran dia membawa satu frekuensi ketenangan, kedamaian. Sebab itu bila nak tidur, kita bacakan Al-Quran pada anak ni dak. We tengok anak tengok TV. Sebab mudah nanti dia ngantuk, dia tidur sendiri. Dia duk tengok kartun melompat. Tu yang dia bangun tidur melompat. Betul. Masa nak tidur tu, itu masuk minda separuh sedar. Bila asyik buat benda gitu, main tidur sambil tengok game, memang merosakkan. Tapi Islam ajar apa? Sebab tu Mak Saleh dia panggil bedtime stories. Belum tidur dia baca cerita sampai anak tertidur. Sebab masa tu alam berlaku perubahan daripada alam sedar kepada alam tak sedar, masuk ke minda separuh sedar. Memang alhamdulillah, anak tengah tidur, anak bila nasihat depan dia jawab. Tapi bila tidur mula-mula tu pergi bisik, "Nak semayanglah, jagalah aurat, jagalah," sebut nama dia, sebut lelaki. Janganlah masa tu lelaki tak nera lagi. Jengkau kita. Bisik. Tengah tidur pun belebel lagi. Masa nampak dia dah tidur tu kan, bisik sikit ke telinga dia, "Subhanallah." Ataupun bangun di tengah malam berdoa, ini waktu paling mustajab. Kenapa doa kita belum makbul? Sebab kita belum kuat berdoa. Ini cerita tak akhir lah, banyak cerita ngelah. Boleh percaya ke tak? Ada satu anak murid dia bertanya kepada gurunya, syekhnya, "Wahai guru, aku berdoa dengan Allah supaya aku dapat mimpi jumpa Rasulullah. Tetapi kenapa aku belum bermimpi jumpa Rasulullah?" Kemudian guru ni berilah dia beberapa amalan supaya dia dapat mimpi jumpa Rasulullah. Lepas dia buat amalan berapa hari, dia jumpa balik guru dia. "Wahai Syekh, kenapa aku belum dapat mimpi jumpa Rasulullah? Sedih ni." Kemudian dia kata, "Kalau begitu datang ke rumahku." Lepas tu dia datang ke rumah guru dia, guru dia hidangkan dia makanan yang masin, tapi tak diberi air. Dia makan-makan tak diberi air. Lalu dia dahaga. Masin mesti dahaga nak minum air. Lalu guru dia kata, "Nak mimpi jumpa Rasulullah ke tidak?" "Nak." "Maka pergilah kamu tidur." Kemudian malam tu dia bermimpi, dia boleh minum air yang banyak dalam mimpi dia. Lalu pagi esok dia jumpa guru dia. "Wahai Syekh, aku tak bermimpi jumpa Rasulullah. Apa yang kamu mimpi?" "Aku bermimpi aku dapat minum air yang banyak dalam mimpi. Kerana sebelum kamu tidur, kamu sangat berkehendakkan air, sehinggalah kamu dapat mimpi minum air. Kenapa kamu belum mimpi jumpa Rasulullah? Sebenarnya kamu belum betul-betul berkehendak jumpa Rasulullah. Kamu belum betul-betul mencintai Rasulullah. Sebab itu kamu tak dapat mimpi jumpa Rasulullah."
Sebab itu Allahu Akbar. Sebab itu kenapa kita ada doa yang belum makbul, sebenarnya kita belum bersungguh-sungguh ataupun belum jumpa waktu yang tepat, kaedah yang tepat, ataupun kita putus asa, ataupun kita ada rasa ragu dengan Allah. Antara waktu mustajab doa, kalau Imam Syafi'i sebut, iaitu doa pada waktu tahajud, yang mana umpama seperti anak panah terkena tepat di tengah-tengah. Apa yang kita minta, yang tu yang kita akan dapat, betul-betul akan dapat. Iaitu doa pada waktu bila? Waktu tahajud, bangun 2/3 malam, tengah-tengah malam, 2, 3, 4 pagi, bukan hujung malam subuh. Subuh tu set-set kita memang lagu tu lah, sebab ala-ala nak bangun subuh, bangun. Yang paling mahal nilai pada waktu tengah malam. Kalaulah kita betul-betul nak suami kita berubah, anak kita, isi kita berubah, kena kuatlah bangun di tengah malam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang bermaksud, pada sebahagian malam bangunlah untuk bertahajud, asa an yab'asaka rabbuka. Dengan itu mudah-mudahan Allah akan menaikkan, Tuhanmu menaikkan kamu maqaman mahmuda, pada maqam kedudukan yang terpuji. Allahu Akbar, subhanallah, Masya Allah. Dan sebagai penutup, boleh percaya dah Ustazah ni, penutup sungguh-sungguh ni, beberapa amalan yang mudah tetapi ia sangat besar nilainya. InsyaAllah kita sama-sama baca doa. Sekarang pukul berapa ya? 9 suku. Oh, awal lagi 9 suku. Biasanya habis 9:30. Ada 15 minit lagi ya, insyaAllah. Orang baca tidur lambat ni. Suka moci. Supaya duk setuju ya. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda tentang beberapa syafaat. InsyaAllah kita sekeluarga selepas ini, kita pastikan kita ahli keluarga yang beramal dengan beberapa amalan ni. Kita kadang cari amalan-amalan yang susah-susah, tapi sebenarnya di sana ada beberapa amalan yang penting istiqamah. Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin yatawadda'u fayublighu aw fayusbighu al-wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Yang bermaksud, tidaklah salah seorang daripada kamu mengambil wuduk dengan sempurna lalu berkata, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Ia akan masuk daripada mana-mana pintu yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Saya ulang lagi sekali, Nabi sebut, barang siapa yang menyempurnakan wuduknya lalu membaca doa setelah wuduk, akan dibukakan baginya 8 pintu syurga dan dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia mahu masuk. Jadi seorang suami yang soleh ataupun isteri yang solehah, dia akan berusaha sedaya upaya untuk ingatkan ahli keluarganya. Lepas nampak anak ambil wuduk, tanya, dah baca doa wuduk belum? Nampak suami ambil wuduk, tanya, bang, dah baca doa? Jangan peli-peli, tapi ingat mengingat. Sebab ada keinginan yang kuat supaya ahli keluarga beramal, supaya semua ahli keluarga akan dibukakan 8 pintu syurga, akhirnya masuk ke syurga Allah sekeluarga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Contoh lagu ni, kita pergi umrah sekeluarga, kumpul duit 2-3 tahun nak pergi umrah sekeluarga. Bila pergi umrah sekeluarga, duit pun banyak, dah itu 30,000 kot, 40,000, pergi 5 orang contohnya. Bila naik kapal terbang, tiba-tiba tekek semua duduk jauh-jauh. Sore duduk depan, sore duduk situ, sore duduk belakang. Rasa lagu mana? Seronok tak atas kapal terbang tu? Rasa tak seronok. Mesti kita komplain, bapa duduk jauh-jauh ni? Bapa tak beri kami duduk setempat? Kami ni sebuah keluarga ni. Kita kumpul duit lama dah ni nak pergi sekeluarga. Kejap bangun pergi tengok anak. Okey tak? Padahal 8 je, bukan lama duduk dalam kapal terbang yang sama. Tu pun rasa gelisah dah, sebab duduk jauh sikit. Lepas tu bila sampai Mekah, tiba-tiba duduk hotel lain-lain pula, ataupun duduk jauh-jauh, mesti pergi marah dengan orang bawa umrah tu.
Kami ni pergi sekeluarga ni. Bapa duduk asing-asing ni. Tu tujuan kami nak datang umrah sekeluarga. Mudah nak pergi ke Mekah sama-sama. Mudah nak pergi Kaabah sama-sama. Ni duduk asing gini. Mungkin kita akan maaf. Bayangkan bila di akhirat kelak, kalaulah kita masuk syurga, tetapi ada anak kita dalam neraka, agak-agak lalu makan dok kita dalam syurga. Allahu Akbar. Agak-agak kita ketika itu boleh ke dalam keadaan syurga yang indah menikmatinya? Mesti tak boleh. Mesti terkenang-kenang. Ya Allah, anakku sekian-sekian. Sebab itu Allah bukan suruh kamu pelihara diri kamu saja, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Sebab kamu takkan boleh menikmati syurga kalau ada ahli keluarga kamu dalam neraka. Allahu Akbar. Sebab itu tugas utama kita jadi ibu dan ayah yang misali, berjuang sungguh-sungguh untuk anak zuriat keturunan kita semuanya masuk syurga sekeluarga. Bukan setakat sekeluarga, sekoryah, setamil, senegeri, sebuah negeri Kelantan, se-Malaysia lah. Semualah semua. Allahu Akbar. Sebab itu di sana Nabi SAW ada mengingatkan kita tentang beberapa hadis, melalui hadis tentang paling menarik ke syurga Allah ni. Nanti tinggallah kita akan baca hadis tu. Jadi lepas ni insya-Allah kita sama-samalah beramal dengan doa setelah wuduk. Nampak macam mudah, tapi kalau tak peringat kita jadi lupa nak baca doa setelah wuduk. Insya-Allah kita baca serentak, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit boleh tak muslimat? Kuat sikit dan semangat sikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Ataupun maksudnya, ya Allah, ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli taubat. Golongkanlah kami di kalangan orang yang menyucikan diri. Golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Doa tu nampak mudah tapi hebat. Bayangkan setiap kali kita berwuduk dengan sempurna, hadis Nabi sebut akan gugurlah dosa-dosa daripada setiap wajah sehingga titisan air yang terakhir, daripada setiap jelah jari jemari sehingga titisan air terakhir. Ini hikmah bagi orang yang berwuduk dengan sempurna. Lepas berwuduk dengan sempurna gugur dosa, lalu dia tak ada doa. Doa tadi tu, ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang yang bertaubat, di kalangan orang yang menyucikan diri, di kalangan orang yang saleh. Mudah-mudahan hari-hari ulang 5 kali paling kurang, Allah makbulkan doa. Akhirnya kita, suami, anak-anak suka bertaubat dengan Allah. Akhirnya tak suka buat maksiat sebab Allah makbulkan doa, dijadikan di kalangan ahli taubat. Kemudian minta pula dengan Allah di kalangan al-mutatahhirin, orang yang sentiasa menyucikan diri, menyucikan hati daripada penyakit-penyakit riak, takabur, ujub, sum'ah. Selalu menyucikan diri. Sebab doa yang kita minta setelah wudu. Kemudian kita minta di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang saleh berada di mana? Dalam syurga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-Ku. Hamba-Ku yang mana? Hamba-Ku yang saleh. Sebab itu doa tadi kita minta, waj'alni min ibadika salihin. InsyaAllah Allah makbul permintaan kita. Akhirnya kita suka buat amal saleh. Wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam syurgaku. Allahu Akbar. Jadi kesudahannya saya minta pegang tangan orang sebelah kiri kanan. Pegang tangan Boleh tak jemaah lelaki saling pegang tangan? Boleh tak? Kita nak masuk syurga sama-sama semua ni.
Kau rasa geli nak pegang tangan. Orang lelaki dia payah sikit rasa geli lain macam naik bulu roma. Jangan ada perasaan yang pelik-pelik lah, mencurigakan. Orang puan dia suka pegang-pegang ni. Bukan sokmo. Masa ni je kita minta pegang tangan. Mudah-mudahan tangan ini yang saling bertaut kekal sampai di padang mahsyar, sampai ke syurga Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan malaikat yang jadi saksi menyaksikan tautan tangan dan tautan hati kita. Sebab Nabi bersabda dalam kitab ni, adalah hadis dia, tapi saya baca secara ringkas. Nabi bersabda, Nabi kata, sesungguhnya di mahsyar kelak ahli syurga akan merayu-rayu dengan Allah. Ahli syurga kata, ya Allah, sesungguhnya mereka itu sahabat kawanku di dunia dahulu, rakan-rakanku. Ahli syurga tunjuk kepada ahli neraka yang dalam neraka, mereka dulu solat bersamaku. Kita ni solat sama malam ni. Mereka dahulu haji bersamaku. Yang ketiga, mereka dahulu berpuasa bersama denganku. Lalu Allah berkata kepadanya, tariklah rakan-rakanmu itu masuk ke dalam syurga. Memang betul ada keadaan yang mana sahabat kawan boleh tarik kawan. Sebab tu saya minta tarik. Allah temukan kita pada malam ni, bukan saja-saja duduk sebelah ni. Allah yang tetapkan. Dan jangan kita remehkan siapa pun, jangan hinakan siapa pun. Sebab kita tak tahu siapa yang boleh tarik kita besok. Hadis yang kedua, Nabi bersabda, di padang mahsyar kelak ada barisan ahli syurga, ada barisan ahli neraka. Barisan ahli neraka berkata kepada barisan ahli syurga, ingatkah kamu dahulu di dunia dahulu aku pernah membantu kamu dalam urusan minum? Maksudnya pernah minum air. Kemudian yang kedua pula kata, ingatkah kamu di dunia dulu aku pernah membantumu dalam urusan bersuci? Lalu Allah membenarkan ahli syurga ini menarik ahli neraka masuk ke barisan ahli syurga. Allahu Akbar. Sebab itu jangan remehkan walau sedikit kebaikan. Minum kau tolong orang tu, tolong orang ni. Apa pun kebaikan di sisi Allah, walaupun kecil, manusia lupa dah kebaikan kita, tapi Allah tidak pernah lupa. Ia akan dicatat, tetap kebaikan itu akan diberi ganjaran. Allahu Akbar. Jadi kita nak berzikir apa? Zikir redha. Tadi nak masuk golongan yang dipanggil masuk dalam syurga tu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah dalam syurgaku. Allah sebut apa? Radiyatan mardiyah. Golongan yang dapat, yang redha kepada Allah dan dapat redha Allah. Dan dalam berapa bulan ni saya dah ulang-ulang zikir ni lah. Sebab zikir ni tak payah nak diamalkan. Tapi mudah-mudahan balik ni sebuah keluarga saling ingat mengingat. Bang, dah zikir redha belum? Sebab Nabi bersabda, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi 3 kali dan membacanya pada waktu petang 3 kali, dia berhak dapat redha Allah di padang mahsyar kelak. Sebuah keluarga beramal, sebuah keluarga dapat redha Allah, masuk syurga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Semangat dah baca, duduk tegak sikit. Masya-Allah. Tarik nafas. Lepas supaya lama tak nafas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okey, belakang kuat sikit boleh? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ni yang ketiga, kena ulang 3 kali dah. Hikmah besar daripada zikir ni, lepas ni kita akan baca kali ketiga dengan maksud insya-Allah selepas ini bila kita selalu beramal, kita jadi hamba Allah yang mudah redha dengan Allah. Yang mudah redha dengan Allah. Allah uji je mudah redha. Allah beri je apa-apa ujian, kita mudah bersangka baik, mudah memaafkan orang yang menyakiti kita. Mudah. Sebab nak campur bahasa tu. Sebab masalah kita sebenarnya bukan ujian Allah. Masalah kita susah nak redha dengan ujian Allah. Dan Allah beri kita ujian bukan saja-saja sebab Allah nak beri redha Allah kepada kita. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan dengan zikir ni membantu kita menjadi hamba Allah yang mudah redha. Walaupun Allah uji dengan anak, kita nak straight A tapi Allah beri straight B.
Tapi kita mudah, ya Allah, tak apalah biar anak kita nak macam mana. Walaupun dia dapat straight B, tapi dia solat bagus bang. Jadi Allah beri kita mudah untuk reda dengan apa-apa, insya-Allah. Yang terakhir deh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku reda. Allah Tuhanku, Allah pentadbirku, Allah pemutusku, Allah penetapku. Ya Allah, kami reda di atas setiap ujianmu, ketetapanmu, keputusanmu. Ya Allah, kami maafkan semua orang yang menyakitiku, mengkhianatiku, menipuku, mengecewakanku. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa di mahsyar kelak. Jadikanlah ianya satu sedekah daripadaku. Ya Allah, kami reda bahawasanya Islam agamaku, cara hidupku, cara matiku, cara bangkitku. Ya Allah, bantulah aku untuk hidup cara Islam, berpakaian cara Islam, makan cara Islam, tidur cara Islam, berhibur cara Islam, segalanya cara Islam. Ya Allah, kami reda bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku, ikutanku, rasulku. Ya Allah, bantulah aku menghidupkan sunnah Nabi, perjuangan Nabi dalam diriku, keluargaku, qaryahku, negeriku dan negaraku, sehingga tertegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna min ahli jannah, al-jannatul firdaus, bighairi hisab, bighairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Allah yang maha besar. Mudah-mudahan kita membesarkan Allah dalam hati kita, keluarga kita. Sentiasa membesarkan Allah di mana jua. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita kongsikan pada malam ini mendapat barakah, ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang mampu kita beramal selepas ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan Allah makbulkan doa kita sebentar tadi. Lalu Allah memilih kita di kalangan hamba-Nya yang masuk ke syurga-Nya tanpa dihisap, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada semua. Inilah kuliah saya yang terakhir di Kelantan untuk CD kali ini. Alhamdulillah, saya sangat gembira dan bahagia dengan penutup yang sangat membahagiakan. Mudah-mudahan bahagia ini kekal sampailah kita bertemu kembali, mudah-mudahan di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya minta salam dengan orang kiri kanan, kalau boleh peluk dan sebut pada kawan sebelah tu, kita sama-sama masuk syurga. Sebut salam. Sungguh ni kita pun sebut, insya-Allah kita sama-sama masuk syurga. Cari saya, tarik saya. Itulah sahabat dunia dan akhirat. Allah bukan saja-saja temukan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.